Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini kita nak sambung bab 6 tingkatan 5 subtopik aplikasi elektrolisis dalam industri. Di antara contoh aplikasi elektrolisis dalam industri termasuklah yang pertama pengekstrakan logam. Awak dah belajar dah kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam dan juga kaedah pengekstrakan logam daripada bijinya semasa di tingkatan 3. Logam-logam yang reaktif. Contohnya kat sini ini ialah siri kereaktifan logam. Yang paling atas ni ialah yang paling reaktif, yang paling bawah ni paling kurang reaktif. Jadi logam-logam yang lebih reaktif daripada karbon dia akan diekstrak daripada bijinya atau garamnya secara elektrolisis leburan biji atau garam logam tersebut. Contoh-contoh logamnya seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium. Kita tengok contoh pengekstrakan logam pada rajah ini. Contoh ini ialah kita nak ekstrak aluminium daripada leburan aluminium oksida. Kita nak aluminium sahaja, oksida ni kita nak singkirkan. Ini ialah contoh pengekstrakan logam. Dan contoh yang kedua ialah penulinan logam. Dalam penulinan logam, logam yang tidak tulen dijadikan sebagai anod, manakala logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Kemudian semasa proses elektrolisis ni tadi, logam di anod ni tadi dia akan melarut ke dalam elektrolit dan dia akan membentuk ion. Jadi di anod ni dia makin lama dia akan makin menipis. Sebab apa dia makin menipis? Sebab daripada atom dia dah berubah menjadi ion dan dia larut dalam elektrolit ni tadi. Kemudian ion ni tadi dia akan bergerak ke katod untuk dinyacas. Jadi bila dia bergerak ke katod, dia dinyacaskan daripada ion tadi dia akan bertukar menjadi atom kuprum. Kemudian dia akan terenak pada katod ni tadi sebagai logam tulen. Contohnya kat sini kita guna kuprum lah. Jadi atom kuprum dia akan terenak pada katod ni tadi dan dia akan menyebabkan katod ni semakin lama jisimnya makin bertambah. Sebab apa? Sebab daripada ion dia bertukar menjadi atom dan dia terenak pada katod ni tadi. Kemudian yang ini anod ni tadi dia makin lama makin menipis sebab daripada atom dia bertukar menjadi ion dan dia larut dalam elektrolit. Dan kemudian elektrolit ni mestilah menggunakan ion yang sama dengan logam yang kita gunakan di anod dan juga di katod. Contoh aplikasi elektrolisis yang seterusnya ialah penyaduran logam. Dalam proses penyaduran logam, emas, platinum ataupun perak disadu pada logam lain untuk menjadikan logam itu kelihatan lebih menarik dan juga tahan kehakisan. Contohnya kunci besi. Kunci besi ni dia cepat berkarat. Jadi untuk mengelakkan dia daripada cepat berkarat, maka kita sadukan dia dengan kuprum. Jadinya untuk proses penyaduran ini, logam yang digunakan untuk menyadu dijadikan sebagai anod dan elektrolitnya mestilah elektrolit yang mengandungi ion yang sama unsur dengan anod ni. Contohnya anod ni kita gunakan kuprum. Jadi kita gunakan kuprum untuk menyadu kunci besi. Maka elektrolitnya pun mestilah ada ion kuprum. Jadi kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat yang dijadikan sebagai elektrolit. Kemudian kunci besi, objek yang kita hendak sadu dijadikan sebagai katod. Jadinya anod ini apa yang berlaku ialah dia akan semakin lama dia akan semakin menipis. Sebab apa dia makin menipis? Sebab atom kuprum ni tadi dia akan bertukar menjadi ion. Dia akan bertukar menjadi ion dan dia akan larut dalam elektrolit ni tadi. Kemudian selepas dia ditukarkan menjadi ion, dia larut dalam elektrolit. Ion ni tadi dia akan dinyacaskan di katod ni. Bila dinyacaskan di katod, dia akan bertukar menjadi atom dan dia akan terenak pada kunci besi ni. Jadi pada akhirnya kunci besi ni akan disadu dengan logam kuprum. Contoh yang keempat pula ialah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Elektropenggumpalan adalah satu teknik yang inovatif untuk merawat air sisa. Kita tengok rajah 6.12 iaitu elektropenggumpalan mengaplikasikan dua proses. Iaitu proses elektrolisis dan juga proses penggumpalan.
Okey, kita tengok proses yang pertama itu proses elektrolisis. Okey, di anod, apa yang berlaku di anod ini ialah logam seperti aluminium ni dia akan mengion. Okey, dia akan mengion dan dia akan menghasilkan ion yang bercas positif dan dia akan larut dalam elektrolit ni tadi. Kemudian di katod, ion hidrogen dipilih untuk dinyacas dan membentuk gas hidrogen. Okey, gelembung gas hidrogen dia akan terbebas dari katod dan dia akan naik ke permukaan air. Kemudian proses yang kedua itu proses penggumpalan. Penggumpalan ni berlaku apabila ion aluminium, ion hidroksida dan juga bahan pencemar bergabung untuk menghasilkan gumpalan yang dikenali sebagai flok. Dan flok ni tadi dia akan terperangkap dalam gelembung gas hidrogen. Dia akan terperangkap dalam gelembung gas hidrogen yang terlepas daripada katod tadi dan dia akan dibawa naik ke permukaan air. Kemudian flok lain yang tidak terperangkap oleh gas hidrogen ni tadi dia akan tenggelam dan berkumpul pada dasar. Okey, ini ulangan daripada apa yang kita dah bincangkan tadi. Aplikasi elektrolisis, contoh yang pertama ialah pengekstrakan logam. Dalam pengekstrakan logam, logam-logam yang lebih reaktif daripada karbon seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium perlu diekstrak daripada leburan bijihnya melalui elektrolisis. Leburan biji dijadikan elektrolit dan elektrod karbon digunakan sebagai elektrod. Kemudian aplikasi yang kedua iaitu penyaduran. Dalam proses penyaduran secara elektrolisis, logam penyadu, logam yang kita gunakan untuk menyadu dijadikan sebagai anod, manakala logam yang hendak disadur pula dijadikan sebagai katod. Contohnya kunci besi ni tadi yang nak disadur, kuprum ni tadi yang digunakan untuk menyadu dijadikan sebagai anod. Kemudian elektrolit yang digunakan ialah larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadu. Kalau kita nak sadur dengan kuprum, larutan aqueous ni mestilah elektrolit yang mengandungi ion kuprum. Contoh aplikasi elektrolisis yang ketiga ialah penurunan logam. Dalam proses penurunan logam ni, dia menggunakan prinsip yang sama seperti proses penyaduran logam. Dalam proses penurunan logam ni tadi, logam yang tidak tulen. Ini contoh logam yang tidak tulen ni tadi, contoh kuprum tak tulen dijadikan sebagai anod, manakala kepingan logam yang tulen dijadikan sebagai katod. Kemudian dia punya larutan elektrolit ni tadi mestilah menggunakan larutan yang mengandungi ion-ion logam itu. Contohnya kat sini anodnya ialah kuprum tak tulen. Kemudian dia punya katodnya ialah kuprum tulen. Kemudian dia punya larutannya mestilah mengandungi ion kuprum juga. Kemudian contoh yang keempat ialah pengolahan air sisa dengan menggunakan elektropenggumpalan. Di anod, elektrod logam seperti aluminium dalam elektrolit menghasilkan ion aluminium. Penggumpalan berlaku apabila ion aluminium dan ion hidroksida serta bahan pencemar bergabung. Kemudian gumpalan ini dikenali sebagai flok, yang kemudiannya dia akan tenggelam dan berkumpul pada dasar.